Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Harapnya semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 bab 9 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, pada sesi kali ini kita akan lihat kepada subtopik 9.2 Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, ayuh kita recap sedikit apa yang telah kita belajar dalam subtopik sebelum ini. Okey, dalam subtopik sebelum ini kita telah belajar satu suruhanjaya telah dibentuk di London. Suruhanjaya ini berfungsi untuk merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Jadi, dalam sesi kali ini kita akan belajar apa peranan, apa gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini. Tanpa membuang masa, ayuh kita lihat apa peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, yang pertama, setelah mencapai kata sepakat dan mendapat persetujuan dari Raja-Raja Melayu, British mengumumkan pembentukan sebuah Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau nama lainnya atau dikenali juga sebagai Suruhanjaya Red. Okey, Suruhanjaya ini telah memulakan tugasnya pada akhir bulan Jun pada tahun 1956. Okey, ingat, tugas Suruhanjaya ini ada 3. Yang paling utama ya, ingat 3M. Membincang, menyusun, merangka. Membincang, menyusun, merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Okey, itu saja. Ingat 3 keywords ni. 3M. Membincang, menyusun, merangka. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Okey, seterusnya kita lihat peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mengikut terma rujukan. Okey, yang pertama, memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu dengan mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Yang kedua, memberi cadangan perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri. Itu yang paling penting. Berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dengan 2 Dewan Perundangan. Yang ketiga, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat. Kerajaan negeri juga diberikan autonomi dalam bidang yang tertentu. Okey, seterusnya atau yang nombor 4, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Okey, yang kelima, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara. Pada ketika itu dikenali sebagai Yang di-Pertuan Besar atau pada tahun 2021, era moden ini dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Okey, yang keenam, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan. Satu bentuk sahaja. Okey, dan yang terakhir, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah bagi kaum lain. Okey, seterusnya gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Suruhanjaya ini telah meminta cadangan daripada semua penduduk Tanah Melayu sama ada bertulis ataupun lisan, dan Suruhanjaya ini telah menerima memorandum bertulis daripada pelbagai pihak untuk diteliti. Dan seterusnya, Suruhanjaya ini telah meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, penasihat British dan pegawai negeri. Mereka juga telah bermesyuarat melawat negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat. Okey, selain itu, mereka juga telah mengadakan
persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. Sebanyak 118 perjumpaan telah diadakan antara Jun hingga Oktober 1956. Banyak ya perjumpaan dalam beberapa bulan sahaja dah ada 118 perjumpaan. Okey, tujuannya untuk mengkaji, membuat laporan dan memberi cadangan bagi membentuk sebuah perlembagaan bagi persekutuan yang merdeka. Okey, kita dapat lihat Suruhanjaya ini telah meminta cadangan dari Raja-Raja Melayu, daripada rakyat pelbagai kaum di Tanah Melayu seperti kaum Melayu, Cina, India, cadangan daripada parti-parti politik untuk diteliti dan untuk dikaji. Dan akhirnya daripada cadangan inilah terbentuknya satu perlembagaan bagi persekutuan yang merdeka. Okey, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan telah berunding dengan pelbagai pihak. Mereka menyuarakan idea dan pandangan bagi membentuk sebuah negara yang merdeka. Selain itu, mereka juga mengamalkan sikap terbuka dengan cara meminta pandangan daripada pelbagai pihak dalam penggubalan perlembagaan negara yang merdeka. Okey, kita boleh lihat ya, mereka menerima memorandum daripada pelbagai pihak. Daripada memorandum itulah, daripada cadangan itulah barulah mereka bentuk perlembagaan mengikut kesesuaian. Okey, seterusnya kita lihat wajah-wajah anggota Suruhanjaya RIK ataupun Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, anggota Suruhanjaya ini terdiri daripada 5 orang. Okey, ini dia wajahnya. 5 orang. Yang pertama, Lord Reid yang merupakan pengerusi. Beliau berasal dari Britain. Yang kedua, Sir Ivor Jennings. Beliau berasal dari United Kingdom. Yang ketiga, Sir William McKell yang berasal dari Australia. Yang keempat, Hakim B. Malik ataupun Mr. B. Malik yang merupakan seorang hakim dari India. Dan yang kelima, Mr. Abdul Hamid ataupun Hakim Abdul Hamid yang berasal dari Pakistan. Okey, mengapa kelima-lima mereka ini dipilih menganggotai Suruhanjaya RIK? Ini kerana mereka mempunyai kelayakan yang sama dan mempunyai latar belakang yang sama. Okey, kelima-lima mereka mempunyai kelayakan dalam bidang undang-undang. Selain itu, mereka juga berpengalaman dalam sistem perundangan Commonwealth yang sama. Okey, jadi mereka ini mempunyai pengalaman dan kepakaran yang cukup untuk menjadi anggota Suruhanjaya RIK. Okey, daripada inilah wujudnya sebuah perlembagaan persekutuan yang merdeka daripada cadangan, dan kemudian cadangan ini diteliti, kemudian dikaji dan akhirnya barulah mencadangkan. Okey. Maka dengan itu terbentuknya sebuah perlembagaan bagi sebuah persekutuan yang merdeka. Itu saja dalam subtopik 9.2. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.